Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih untuk anda yang terus saja setia bersama-sama kami menerusi Bernama TV. Ruang Bicara akan bawakan kepada anda teka-teki berkaitan dengan bilakah Parlimen dibubarkan. Akhirnya terjawab juga hari ini apabila telah pun menerusi keputusan khas pada sebelah petang tadi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan yang Parlimen dibubar berkuat kuasa serta-merta. Dan untuk malam ini kita nak bincangkan tentang pasca pembubaran Parlimen itu sendiri. Apakah strategi dan juga reaksi bila berlakunya pembubaran Parlimen ini. Jadi untuk itu kita telah pun bawakan di studio bersama-sama kita hari ini Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertama kali kita bersua sebenarnya betul. kan untuk yang pertama kali. Baik, segala teka-teki sebelum ini, minggu-minggu sebelum ini banyak kita dengar macam-macam cerita. Sana sini ada saja yang mengatakan tak tahu bila. Semua orang ternanti sebenarnya. Tapi ramai juga yang menolak supaya tidak dibubarkan lagi dan sebagainya untuk memberi laluan kepada PRU15. Cuma di sini telah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong sendiri berkaitan dengan pembubaran Parlimen yang telah diumumkan pada sebelah petang tadi, memberi laluan kepada PRU15. Dalam masa yang terdekat mungkin akan diadakan awal November mungkin. Kita tak pasti, ramai yang buat jangkaan, tekaan dan sebagainya, Doktor. Jadi adakah senario ini lebih kurang sama dengan apa yang pernah berlaku situasi pada tahun 1999? Okey, terima kasih kepada Ziana, Bernama TV, Ruang Bicara kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik kepada soalan tadi, saya lihat dia tidak jauh daripada apa yang pernah berlaku dalam sejarah politik negara. Tetapi dua suasana yang berbeza ini menyebabkan rakyat ataupun pengundi berbelah bagi sama ada bersedia ataupun tidak. Jadi ini merupakan satu persoalan yang bermain dalam fikiran masyarakat dan rakyat. Maka saya lihat sebenarnya parti-parti politik, pemimpin politik sebenarnya mencorakkan arah pemikiran rakyat, khususnya pengundi yang akan turun mengundian PRU15. Namun kalau kita lihat pada tahun 1999, apa yang pernah berlaku selepas pembentangan bajet, keadaan politik pada ketika itu meskipun ada situasi reformasi, pergelutan dalam politik negara, tetapi tidak sama seperti sekarang. Bagaimana pada tahun tersebut rakyat berada dalam keadaan ekonomi yang agak selesa, walaupun krisis ataupun kemelesetan ekonomi melanda rantau kita, dan pada waktu yang sama tidak ada COVID yang menyerang negara kita, dan tidak ada satu bencana yang besar yang pernah melanda juga negara kita ketika itu. Maka rakyat turun mengundi dengan satu perasaan meraihkan demokrasi dan melihat bahawa itulah keperluan mereka untuk turut serta dalam proses yang saya sebutkan sebentar tadi. Tetapi apa yang kita dapat lihat hari ini sungguh berbeza. Bagaimana COVID melanda Malaysia, bukan sahaja negara kita, global. Pada waktu yang sama bencana banjir juga pernah berlaku pada tahun yang lalu, kemudian yang menjadi trauma kepada rakyat untuk bersama-sama keluar mengundi. Dan saya lihat dengan amaran-amaran diberikan oleh Jabatan Kaji Cuaca ini menyebabkan rakyat berbelah bagi dengan apa yang akan berlaku dalam tempoh 60 hari. Dan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri petang tadi sebenarnya tidak mengejutkan, kerana kita lihat hampir 2 tahun lebih usaha untuk mendesak supaya PRU15 ini diadakan, kemudian dengan cakap-cakap politik, dakwaan politik dan pelbagai peristiwa yang melanda negara, sebaik saja tamatnya peristiwa Langkah Sheraton. Ini menyebabkan satu keadaan politik yang tidak stabil, dan akhirnya rakyat bosan meluat dengan perkembangan politik negara. Dan kita lihat dalam PRN Negeri Johor Melaka, kadar peratusan keluar undi kurang 70%. Yang merisaukan kita iaitu bagaimanakah PRU15 yang akan datang. Sama ada turnout, pengundi-pengundi ini akan sama seperti Melaka dan Johor ataupun akan berlaku sebaliknya. Kerana PRU15 bagi saya agak sukar untuk kita ramal. Dengan kehadiran undi 18, undi automatik, ini menyebabkan satu politik yang dinamik, yang muncul di negara kita. Dan saya yakin sebenarnya rakyat sudah ada jawapan. Rakyat sedang berusaha untuk memastikan bahawa
mereka mahu satu politik yang aman, harmoni, stabil selepas PRU 15, kerana mereka sudah letih dengan pertukaran 3 Perdana Menteri di negara kita. Inilah kali pertama dalam sejarah politik negara dalam tempoh satu penggal 3 orang Perdana Menteri. Dan rakyat akhirnya tenanti-nanti menunggu-nunggu siapakah yang bakal mentadbir negara dalam tempoh 4 tahun lebih ini, menyebabkan kehidupan rakyat tidak selesa. Mereka perlu bangunkan semula kehidupan mereka, ekonomi, dan saya yakin sebenarnya ahli-ahli politik, pemimpin politik perlu menggunakan ruang PRU 15 ini untuk membantu rakyat, bukan untuk kuasa semata-mata, tetapi perlu memastikan bahawa jika mereka mampu untuk keluarkan pengundi-pengundi dalam PRU 15, pastikan mereka menjanjikan sesuatu yang baik untuk kehidupan rakyat. Baik, Dr. Taufik, melihat dan juga mendengar kepada segala kemungkinan yang boleh berlaku, segala cabaran yang mungkin dihadapi untuk PRU 15 dari segi peratusan keluar mengundi dan sebagainya, dengan keadaan cuaca, banjir dan sebagainya juga, itu merupakan sesuatu yang kita faham. Jabatan Meteorologi telah pun mengeluarkan juga kenyataan sebelum ini menyatakan tidak digalakkan untuk diadakan PRU dalam tempoh masa sekarang. Cuma di sini sebagai seorang pemerhati juga, pastinya memerhati politik, situasi politik negara kita, apa faktor yang menyebabkan pembubaran parlimen ini dilakukan hari ini juga, dan bagaimana PRU 15 ini akan dilaksanakan secara jujurnya, Dr. Taufik? Sebagai seorang ahli akademik ataupun mana-mana analisis politik daripada universiti, mereka tidak boleh tipu rakyat. Kena gunakan kejujuran akademik untuk memastikan bahawa apa yang dianalisis, disampaikan kepada rakyat itu sebenarnya satu amanah, perkara yang jujur, dan maklumat-maklumat itu terus terang. Dan bagi saya melihat sebenarnya pergelutan politik inilah yang berlaku di negara kita semenjak tahun 2020 menyebabkan akhirnya kita perlu berhadapan dengan PRU 15 dalam keadaan tidak menentu. Kita bukan tidak boleh menerima PRU, tetapi bagaimana untuk kita pastikan dalam konteks yang selesa, memastikan bahawa rakyat atau pengundi itu keluar mengundi dengan penuh harmoni, mereka tidak tertekan, tetapi bagi saya pergelutan politik dalam UMNO itu sendiri, dan sebelumnya kita lihat dalam komponen kerajaan sebelum ini melibatkan Bersatu PAS dan UMNO, sebenarnya inilah punca ketidakamanan politik sehingga hari ini. Dan pada waktu yang sama, sebelum kita luluskan Akta Anti Lompat Parti, ramai ahli-ahli politik, khususnya ahli-ahli parlimen, yang mengambil kesempatan untuk mencari kepentingan diri, melompat daripada sebuah parti kepada parti politik yang lain semata-mata untuk jawatan. Kemudiannya mereka menggunakan istilah hijrah, berpindah. Ini istilah-istilah jalanan bagi saya tidak sesuai untuk kita gunakan untuk mengaburi mata rakyat, yang akhirnya rakyatlah yang terkesan. Dan sudah semestinya pelbagai langkah yang perlu dilakukan. Kita lihat dengan lulusnya Akta Anti Lompat Parti, dan ini merupakan satu kejayaan yang besar. Walaupun kita kena akui, walaupun dalam tempoh yang singkat, Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tetapi saya puji kerana apa, berjaya melakukan memorandum fahaman dengan pembangkang yang pertama, dapat meluluskan Akta Anti Lompat Parti. Ini merupakan satu rawatan baik kepada demokrasi negara, kerana kita tidak mahu lagi selepas PRU 15 berlaku lompat parti antara satu sama lain. Dan ahli-ahli politik, pemimpin politik kena ingat, jangan lagi menyusahkan rakyat selepas ini. Rakyat tenanti-nanti pelbagai keputusan yang berlaku dalam arena politik negara, sehingga kita lihat hari ini, setiap muka surat khabar, semua bincang pasal politik. Muka surat, beberapa muka surat akhirnya hanya bincangkan tentang bola sepak, berita dunia sahaja. Dan selepas PRU 14, kita sepatutnya fokus kepada pembangunan negara. Tetapi saya lihat lepas pilihan raya, kita masih berkempen untuk pilihan raya yang seterusnya. Ini sebenarnya tidak sihat untuk perkembangan pembangunan negara. Tetapi kita kena raikan, ini sebenarnya demokrasi yang kita amalkan. Namun demokrasi itu mestilah kita sesuaikan dengan budaya, dengan kehidupan rakyat, agar rakyat tidak tertekan dengan apa yang berlaku di sekitarnya. Okey, memenangkan itu yang berlaku sekarang ini, bagaimana Doktor melihat akan datang setelah usainya PRU 15 nanti? Kita pergi jauh sikit. Adakah akan membawa momentum yang sama?
saya bukan bomoh politik untuk menilai keadaan tersebut. Tetapi jangka-jangkaan itu berdasarkan kepada analisis, kajian yang kita turun ke lapangan. Kita melihat bahawa perlunya ada satu parti yang dominan untuk mentadbir negara. Kerana parti yang dominan ni boleh menghasilkan satu kekuatan kestabilan, tidak kisah daripada parti politik yang mana. Kerana kita lihat, rakyat boleh menilai track record Barisan Nasional, Pakatan Harapan, kemudian yang Perikatan Nasional, Keluarga Malaysia. Jadi pemimpin-pemimpin politik kena ingat bahawa PIU 15 ini merupakan satu lapangan yang cukup bahaya kepada mereka. Kalaulah mereka terjerat dengan manifesto yang mereka lakukan sendiri, tidak ditunaikan, rakyat boleh hukum mereka dalam PIU yang seterusnya. Dan bagi saya lihat sudah semestinya sebuah gabungan yang kuat perlu muncul dan mentadbir negara, memulihkan semula negara. Kita tidak boleh lagi hanya duduk dan melihat negara lain membangunkan semula negara mereka, sedangkan kita juga mempunyai pelbagai kelemahan. Kelemahan-kelemahan inilah perlu kita pulihkan untuk memastikan ekonomi, politik, sosial kita terjamin, terjaga dan mampu untuk diangkat seperti negara-negara lain. Dan saya mengharapkan sebuah parti yang dominan, yang stabil, mempunyai satu kekuatan di peringkat akar umbi dan tidaklah hanya bergantung kepada parti-parti nyamuk. Sekarang kita lihat banyak parti-parti nyamuk di luar sana. Kita lihat dengan munculnya MUDA, kita lihat dengan munculnya GTA gabungan tanah air, parti pejuang. Ini sebenarnya betul baik untuk demokrasi. Kalau kita tengok dalam kajian demokrasi, kajian politik, kita tidak boleh halang kehadiran ataupun kemunculan parti-parti politik baru. Tetapi kalau parti-parti politik itu tidak menguntungkan rakyat, menyebabkan rakyat akhirnya berpecah belah, sesuatu perlu dilakukan. Sebab itulah saya sokong Akta Anti Lompat Parti. Yang kedua, Akta Pendanaan Politik yang kita usahakan selama ini. Okey, kalau kita melihat dari sudut yang lain sedikit dengan status DUN itu sendiri, bagaimana Doktor melihat status DUN? Ada keberangkalian untuk diserentakkan? Inilah sebenarnya orang politik negara kita. Dia menggunakan pelbagai alasan semata-mata untuk memastikan strategi politiknya berjaya. Kita lihat dengan beberapa buah negeri misalnya di utara mengumumkan tidak akan mengadakan pilihan raya bersama PIU 15. Kita lihat di pantai timur juga diumumkan. Ini sebenarnya bertentangan dengan semangat federalism. Sepatutnya kita dengan semangat federalism, kita bersama-sama dengan peringkat persekutuan, walau apa sahaja yang berlaku, kita lupakan sementara perbezaan politik, kita lupakan sementara persengketaan politik, yang kita fikirkan tentang rakyat. Betul, kita lihat ada maklumat daripada Jabatan Meteorologi, kemudian mereka menyatakan bahawa tidak sesuai, tetapi sudah dibubarkan. Apa lagi yang kita mahu? Kalau itulah pekanan si Paduka Baginda Yang Tuan Agong, saya lihat sewajarnya kita bersama. Kalau kita nyatakan sebelum ini Tuanku Raja-Raja merupakan payung kepada seluruh rakyat, maka akhirnya apabila kita merujuk kepada si Paduka, bila si Paduka berkenan dengan apa yang dipersembahkan oleh Perdana Menteri, maka akhirnya kita bersama dalam soal ini. Dan saya yakin sebenarnya kalau kita bersama-sama mengadakan PIU 15 mengikat persekutuan dengan DUN, kita dapat menjimatkan kos. Kerana kos yang besar itu kita boleh salurkan kepada tempat-tempat lain. Lupakan sementara waktu persengketaan politik. Dan saya melihat bahawa yang paling penting, betul, kadang-kadang definisi menjaga rakyat ni diguna pakai, dimanipulasi oleh parti politik. Tetapi kita kembalilah kepada asas kita untuk kita menjaga rakyat. Kebajikan rakyat itu lebih utama, walaupun ada ramalan-ramalan kaji cuaca yang tidak menyebelahi ataupun tidak mesra kepada pengundi. Tetapi kita ingat kembali, kalau ada usaha-usaha tertentu untuk kita memudahkan pengundi, apa salahnya? Okey, baik. Rasanya kita akan berehat seketika, tapi kita akan buka juga ruangan untuk semua penonton. Anda kata ada nak suarakan pendapat dan sebagainya, atau ada soalan berkaitan dengan topik kita hari ini pasca pembubaran, reaksi dan strategi, anda boleh telefon kami nanti 0326979768 atau 0326979767. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.
Ya, kembali bersama-sama saya Zainal Nasir untuk ruang bicara. Kita bincangkan tentang pasca pembubaran dari segi reaksi dan strategi bersama-sama Dr. Muhammad Taufik Yaakob. Baik, Doktor, tadi Doktor menyentuh berkaitan dengan mungkin ada yang tidak setuju untuk dibubarkan. Contoh kita ambil PH tak mahu bubar sekarang. Jadi apa kesannya? Disebut oleh Doktor tadi berkaitan dengan kos. Cuma saya nak tahu, andai katalah boleh ke berlaku 2 kali pilihan raya yang pastinya menyebabkan double cost untuk SPR dan juga untuk parti-parti yang bertanding. Sebab itu kita lihat sebenarnya boleh apa yang berlaku dalam PRN negeri Johor dan Melaka dilakukan perasingan. Dan kita lihat dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadi mengesyorkan bahawa negeri-negeri juga membubarkan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak boleh memaksa sebenarnya negeri-negeri untuk menghadap tuan-tuan yang terutama, sultan-sultan dan raja untuk membubarkan DUN. Tetapi itulah yang saya katakan tadi, semangat federalism itu kalau dihormati dan diyakini oleh setiap menteri besar dan ketua menteri, itulah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh mereka. Dan kalau kita mohon bajet di peringkat persekutuan, kerjasama dengan peringkat persekutuan, ya, kenapa dalam konteks ini kita tidak boleh kerjasama juga dengan persekutuan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat, ya, betul, setiap negeri ada parti-parti politik tertentu yang mentadbir negeri tersebut, ya, dan ada yang berbeza di peringkat persekutuan, ya. Oleh demikian, saya lihat untuk memainkan peranan supaya negeri ini bubar, ya, DUN mereka, saya lihat peranannya Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi ataupun Dewan Harian setiap parti politik ini perlu mainkan peranan, ya, berjiwa besar dan terbukalah dengan apa yang berlaku, ya. Kalau sebelum ini kita lihat ada desakan supaya tidak dilakukan pembubaran dengan mengambil kira faktor banjir, cuaca dan sebagainya. Tetapi apabila mendapat perkenan seperti yang kita bincang sebentar tadi, cukup kita letakkan noktah di situ, kita lihat ke hadapan apa yang boleh kita lakukan untuk rakyat. Kalau kita lihat dengan skala yang lebih besar, ya, dengan kacamata yang lebih besar, kita tidak mahu kos meningkat, yang pertama. Dan yang kedua, kita tidak mahu sebenarnya rakyat turun 2 kali mengundi. Ini akan membebankan rakyat, ya. Apatah lagi rakyat sedang fokus kepada bagaimana untuk menyelesaikan diri dengan pembangunan negara, ekonomi, dengan perniagaan, dan sudah semestinya kita mahu yang terbaik untuk rakyat. Yang ketiga, kita kena pastikan bahawa kalau pengundian di peringkat persekutuan ini berbeza negeri, ya, kita risau, ya, di beberapa buah negeri nanti selain daripada perlu keluarkan kos yang lebih besar, sudah pasti negeri-negeri tersebut akan mendapat sasaran yang lebih luas daripada parti-parti politik yang lain untuk fokus, ya, turunkan jentera, khususnya kita lihat di Pulau Pinang. Kalau negeri Pulau Pinang melihat bahawa hendak adakan PRN yang berbeza, ya, mereka perlu nilai, ya, risiko yang perlu mereka hadapi. Sudah semestinya musuh politik ataupun lawan politik akan menurunkan jentera yang lebih besar dalam PRN negeri Pulau Pinang, misalnya pada tahun hadapan. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini, strategi-strategi politik ini perlu diketengahkan, perlu dipertimbangkan agar bukan sahaja memberi risiko, agar bukan saja tidak memberi risiko kepada rakyat, tapi juga parti politik yang mentadbir. Okey, baik Doktor, kita ada pemanggil 2 orang kabarnya. Sekarang ini di talian kita bersama-sama Encik Ramza dari Kelantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya. Saya cakap dengan Dr. Muhammad Taufik. Ya, teruskan. Dr. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa boleh jawab soalan saya, Doktor? Apakah pendapat Doktor bahawa parti PAS, UMNO dan Bersatu mesti terus bergabung dan bersatu dan satu payung untuk pentingkan Melayu Islam? Bagi pendapat saya, banyak kebaikan berlekat untuk parti PAS, UMNO dan Bersatu terus bergabung untuk pentingkan Melayu Islam. Boleh faham soalan saya? Ya. Boleh jawab soalan saya? Boleh, insya-Allah. Terima kasih. Melayu Bersatu, UMNO, PAS, UMNO untuk kepentingan Melayu Islam. Boleh? Boleh. Boleh faham? Boleh. Ya, baik. Okey, baik Encik Ramzan. Terima kasih. Itu dia soalan daripada Encik Ramzan. Kita nak teruskan dengan pemanggil yang kedua ke, ataupun kita nak minta untuk Doktor jawab dulu? Okey, terus ya. Okey, pemanggil kedua. Hello. Hello. Ya, Assalamualaikum. Encik Ridwan. Ini saya Ridwan ni. Ya, dari Pulau Pinang. Ini bagi pandangan sikit lah. Apa perbincangan mengenai apa PRU kan. Okey, ini okey, saya punya pandangan lah. Tadi ada doktor sebut apa parti dominan kan. Saya tengok apabila PRU ni nanti, saya tengok apa parti PH dengan apa BN lah. Dia orang akan
berlawanan sebab apa diorang ni adalah parti dominan. Yang lain parti nyamuk tu mungkin diorang kalau tanding pun diorang akan hilang deposit. Okey, yang kedua manifesto. Saya harap manifesto yang akan dilaungkan oleh BN dan PA tu selepas diorang menang, contohnya mungkin PN BN akan kita dapat PM yang baru tetapi yang mana yang dibuat oleh Perdana Menteri sekarang PM yang 9 dia akan meneruskan kita tak mau jadi macam PM yang ke-6 sambung buah 2 kali. Apabila PM 7 jadi PM dia telah lupus yang PM 6 tu. Contohnya kenaikan gaji kan yang baru-baru ni kita tak mau yang mana yang dilaungkan tu semua hanya lakonan saja. Ya, sebab dia dibuat selepas bajet 2003, tiba-tiba hari Jumaat dia buat bajet, hari Isnin telah dibubarkan dibubarkan parlimen. Saya tak mau jadi macam tu. Kemudian menaik tadi doktor katakan PRN akan contohnya di Pulau Pinang dia akan dibuat tahun hadapan di Pulau Pinang ni saya nampak kalau dibuat tahun hadapan kemungkinan akan banyak orang akan datang ke Pulau Pinang sebab di Pulau Pinang ni diperintah oleh DAP. Jadi banyak orang akan turun ke Padang untuk menawar Pulau Pinang ni sebab sekarang DAP merintah Okay. Jadi saya harap pilihan raya ni PRN PM ni patutnya kalau dia orang boleh berbincang untuk buat undang-undang anti rompak ni. Kalau PRN ni PRU ni dia orang boleh berbincang PM ni depa dibawa anggota-anggota pembangkang ni berbincang supaya kita buat PRU ni bersekali. Sekian, terima kasih. Okay, ini saya punya pandangan Okey, baik, terima kasih Encik Ridwan dari Pulau Pinang. Itu dia. Boleh teruskan untuk menjawab persoalan daripada saudara Ramzan dari Kelantan tadi berkaitan dengan gabungan PAS UMNO dan Bersatu. Okey, terima kasih Zainal. Sebenarnya pada peringkat awal kita lihat ketiga-tiga parti politik Melayu ini sangat baik. Tetapi saya perlu katakan di sini apabila mendapat kuasa mereka lupa sebenarnya atas kapasiti apa mereka dapat kuasa kemudiannya bergaduh antara satu sama lain. Bagi saya ini memalukan. Kalau kita sebelum melaungkan Melayu penyatuan ummah tetapi masalah dalaman parti pun gabungan ini tidak dapat kita selesaikan, ini sungguh memalukan. Apatah lagi kita lihat sebenarnya ada fi'ang-fi'ang kecil dalam parti-parti politik tertentu ataupun Little Napoleon. Ini dalam peristilahan sejarah politik. Little Napoleon atau fi'ang-fi'ang kecil ni sebenarnya merosakkan kerjasama politik. Saya tahu berapa nama dalam parti PAS dalam Bersatu yang merosakkan kerjasama politik antara satu sama lain yang mempunyai satu cita-cita politik untuk mengenepikan kerjasama politik Melayu yang akhirnya menyebabkan UMNO marah. Ada agenda agenda politik yang tersendiri. Dan kita kena lihat pada tahun 1973 hingga 1977 ada satu kerjasama politik antara PAS dengan UMNO daripada Perikatan Nasional membentuk Barisan Nasional. Pelbagai kemudahan, pelbagai kelebihan yang diperolehi oleh orang Melayu waktu tersebut yang akhirnya memberi kenikmatan kepada orang Melayu. Tetapi kita lihat waktu tersebut mereka betul-betul jujur, berjiwa besar dan memastikan bahawa pembangunan bukan saja difokuskan kepada orang Melayu tapi juga memastikan bahawa rakan-rakan daripada bukan Melayu juga mendapat nikmat yang sama. Akhirnya kita lihat diwujudkan sebuah kerjasama politik dan kerjasama politik itu hanya bertahan beberapa tahun sahaja, hanya berfokus untuk menumbangkan Pakatan Harapan. Tetapi apabila mendapat kuasa seperti yang saya sebutkan, mereka lupa asal usul. Mereka melihat bahawa kuasa itu lebih penting berbanding dengan kebajikan rakyat. Dan sudah semestinya dalam keadaan sekarang sukar untuk memperkasa semula kerjasama politik. Apatah lagi kita lihat Bersatu itu musuh kepada UMNO dan sudah semestinya PAS kena nilai bahawa kalau mereka mahukan Bersatu berkawan semula dengan UMNO, apakah PAS mahu boleh berkawan dengan Parti Amanah? Itu merupakan juga musuh daripada PAS. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini perlu dinilai semula untuk kebajikan dan kehidupan rakyat. Kalau mengambil jalan tengah untuk penyatuan ummah, baik PAS tubuh NGO ataupun badan-badan lain berfungsi untuk menyatukan rakyat secara lebih formal kerana dalam politik
ini lebih melibatkan persaingan. Siapa mendapat kursi dalam Dewan Rakyat ataupun DUN yang lebih banyak, mereka lah yang akan berkuasa, mereka boleh jaga kebajikan rakyat. Maka saya melihat bahawa kalau kita betul-betul jujur dan amanah, kerana ketiga-tiga parti ini tidak jujur. Ya, pemimpin-pemimpin tidak jujur sepenuhnya. Ya, betul ada sebilangan pemimpin itu yang baik, yang mempunyai rekod yang cukup cemerlang dalam arena politik negara. Tetapi beberapa pemimpin ini yang merosakkan kerjasama politik, kemudiannya menyebabkan kestabilan politik negara itu terumbang-ambing. Saya lihat pemimpin-pemimpin ini perlu direhatkan. Rakyat dan pengundi ada kuasa dalam PIU15 untuk memastikan bahawa pemimpin-pemimpin bermasalah ini diketepikan, tidak dipilih supaya tidak menjadi satu lagi masalah selepas PIU15 yang akan datang. Itu yang soalan yang pertama. Soalan yang kedua melibatkan parti-parti nyamuk ini. Kalau parti-parti ini terus merosakkan hubungan antara satu sama lain, bagi saya yang ada jawapan itu pengundi. Pengundi menentukan. Jangan di rumah itu fikir lain, parti lain, tiba jadi pusat pengundian terus ubah pula. Sebab apa, tadi dah bersembang dengan kawan, dah singgah di barung-barung panas di kawasan luar pusat pengundian. Ini tidak boleh. Kita kena ada pendirian. Kalau betul-betul kita mahu sebuah parti itu mampu untuk menampung pembangunan negara, menjaga kebajikan rakyat, memastikan bahawa tidak ada lagi kucak-kacir dalam pentadbiran negara, maka pengundi boleh tentukan. Jangan kita asyik salahkan satu sama lain yang akhirnya kita tak tahu punca itu daripada kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga melibatkan manifesto. Saya lihat bahawa manifesto ini perlu diformalkan. Jangan sekadar kita janji yang bulan bintang, menyebabkan rakyat termakan hasutan pemimpin-pemimpin politik, racun dan pengaruh daripada pemimpin-pemimpin tertentu. Kerana kita lihat kebanyakan pemimpin politik ni apabila tiba je kempen pilihan raya, mereka turun kawasan, janji bulan bintang, naktal jalan sehinggalah ke dapur rumah, bocor rumah diperbaiki, akhirnya dah menang tak muncul. Senyap, sunyi, sepi. Inilah sebenarnya pemimpin yang perlu direhatkan. Kalau betul-betul manifesto itu boleh membuktikan bahawa mereka boleh membangunkan semula rakyat, pilih parti-parti politik tersebut. Tetapi kalau manifestonya itu setakat hanya sekadar janji di bibir sehingga menyebabkan rakyat itu terpesona, bagi saya tolak parti-parti politik tersebut. Dan soalan yang keempat tadi, saya cukup setuju jika selepas ini kita lihat sistem di Amerika Syarikat sudah ditentukan bila pilihan raya presiden nak dijalankan. Dan pada waktu yang sama, kalau nak lakukan pilihan raya selepas ini, tetapkan pindah perlembagaan. Pilihan raya di peringkat persekutuan disamakan di peringkat negeri ataupun sebaliknya, bagi memastikan bahawa kos dan apa saja yang boleh menyelamatkan wang negara, wang rakyat dan menyelesaikan rakyat itu dapat diutamakan. Okey. Dan kita nak lihat juga dari segi bajet 2023. Ramai yang dah gembira bila diumumkan dari segi bajet itu sendiri. Di apa status bajet 2023 selepas Parlimen dibubarkan hari ini? Seperti yang kita dengar daripada kenyataan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri sendiri, bajet itu boleh dibentangkan semula. Dan bagi saya, kalau kerajaan, mana-mana kerajaan yang membentuk kerajaan selepas PIU15, mana-mana parti yang bentuk kerajaan selepas PIU15, jika mereka melihat bahawa bajet itu mampu untuk mengutamakan rakyat, kebajikan rakyat diketengahkan, dan tidak dilihat sebagai gula-gula politik. Kita lihat kenyataan Tun Dr. Mahathir bahawa beliau menyokong bajet 2023. Bagi saya, jika itulah respon positif daripada beberapa pemimpin politik pembangkang untuk bajet 2023, kalau itu yang baik kepada rakyat, teruskan. Kerana kita tidak boleh perjudikan masa depan pembangunan negara, ekonomi dan kehidupan rakyat semata-mata untuk menarik sokongan daripada rakyat dan pengundi. Saya lihat kalau kerajaan hari ini cuba untuk memanipulasi bajet 2023, mereka boleh umum satu keluarga dapat RM500 secara one off, serta-merta. Kerana dalam bajet 2023 ada beberapa item yang akan dilaksanakan serta-merta bulan ini. Adalah beberapa kelemahan yang saya tak setuju
ya misalnya nak berikan satu amount yang pembelian Fitbit ya untuk kesihatan rakyat, ya kalau itu baik untuk penduduk di bandar, habis penduduk di Jeli, ya penduduk di kawasan luar bandar, ya untuk melindungi kesihatan mereka tak perlu Fitbit apa semua, ya. Cari jalan yang baik untuk kebajikan rakyat. Ada longgarnya di situ. Ada longgarnya di situ. Ya, mereka tak perlukan Fitbit. Mungkin mereka perlukan multivitamin untuk menjaga kesihatan. Jadi jangan jadikan bajet itu sebagai kasta yang berbeza kepada rakyat. Maka saya lihat yang paling penting iaitu bagaimana bajet ini diteruskan. Kalau ditambah baik, ya kita terima. Ya kita perlu terbuka. Ya, jangan kita ada dendam kesumat politik kepada kerajaan yang sebelum ini ataupun kerajaan yang berlainan sedikit. Ya, kalau yang baik kita teruskan. Jangan kita ada dendam. Okey, manakah doktor seorang akademisian tak ada agenda tertentu, tidak menyebelahi mana-mana pihak? Tidak boleh. Berdasarkan fakta dan juga data yang diperoleh. Dosa kepada negara dosa kalau saya menipu. Okey. Kita nak tahu mengapa UMNO minta untuk percepatkan pilihan raya. Seolah ada desakan di situ. Apa strategi yang nak dilaksanakan? Adakah semata-mata untuk kepentingan rakyat atau sebaliknya? Sudah semestinya ada kepentingan peribadi. Ya, nah, ini tidak boleh nafi lagi. Kita lihat rakyat dah baca dah ya apa yang dilakukan oleh UMNO ya dengan menekan Perdana Menteri. Saya perlu katakan demikian sebab saya dah melihat bahawa ada UMNO Putrajaya, UMNO PWTC. Jadi dengan keadaan tersebut dibayangi dengan pelbagai masalah dalaman UMNO melibatkan pemimpin-pemimpin politik tertinggi UMNO ya dengan kes-kes mahkamah. Jadi mau tidak mau usahanya iaitu menerusi pilihan raya. Ya, bagaimana untuk mendapatkan kuasa yang dominan, berusaha untuk merombak semula sistem politik negara. Ya, kerana kita lihat apabila naik je sebuah kerajaan, sudah semestinya akan dilantik peguam negara yang condong kepada kerajaan yang mentadbir. Maka peguam negara itu ada kuasa untuk menarik kes di mahkamah. Itu realitinya. Itu realitinya. Ya. Kita tak boleh tipu rakyat. Ya, kita nyatalah ini untuk pastikan kestabilan politik negara, ekonomi tahun depan kita pulihkan. Itu wayang politik. Tetapi yang kita perlu lihat sebenarnya rakyat boleh baca, jangan tipu rakyat. Kalau kita tipu rakyat, susah kita dalam PIU 15. Okey, susah Saya dengar pun susah ni sebenarnya. Susah kan. Okey. Apa kesan daripada pembubaran parlimen ini dan juga PRU 15, dan adakah keputusan ini wajar dalam situasi semasa terutamanya dengan peningkatan kos sara hidup, bencana banjir, ramalan banjir besar akan berlaku pada November nanti dan macam-macam lagi yang berlaku sekarang ni? Kalau mengikut pandangan saya tak wajar. Ya, tetapi seperti yang saya katakan sebentar tadi, disebabkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengikut lunas Perlembagaan Negara, menghadap si Paduka Baginda Pertuan Agong mohon perkenan. Jadi kita kena terima dengan hati terbuka. Kena akur. Ya, dan akhirnya kita kena gerakkanlah jentera parti-parti politik ini kena gerak bekerja untuk mereka berkempen, ya, memastikan bahawa pengundi-pengundi keluar ya beramai-ramai dan di beberapa kawasan tertentu jika melibatkan banjir, maka SPR ada kuasa untuk mengecualikan kawasan-kawasan tersebut. Tetapi tugas parti-parti politik sudah bermula hari ini untuk memastikan tenaga pengundi ini tinggi dan kita mampu untuk mengangkat semula demokrasi supaya bukan sahaja mandat rakyat tetapi suara rakyat terbesar yang boleh kita peroleh dalam PIU 15 yang akan datang. Kita betul kita amalkan sistem first past the post. Ya, meskipun hanya satu undi, ya ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri menang, tetapi pada waktu yang sama kita mahukan juga suara yang terbanyak ya dapat mewakili keseluruhan rakyat Malaysia. Bila parlimen dibubarkan, siapa yang mentadbir kerajaan kita? Kita ada dengar tentang caretaker government. Siapa mereka? Sebab macam betul kita pernah dengar sebelum ini tapi tak ada yang secara bertulis kan doktor? Dalam perlembagaan tidak ada dinyatakan caretaker government. Tetapi di beberapa buah negara sudah ditetapkan dalam perlembagaan mereka jelas. Sebab itulah sebenarnya siapa jadi kerajaan selepas ini ada tugas yang besar untuk memastikan bahawa perlembagaan kita itu disesuaikan dengan persekitaran politik semasa dan sudah semestinya caretaker government ini baik untuk negara kita supaya tidak ada salah guna kuasa dalam sebarang
aspek pentadbiran, dan kerajaan yang mentadbir sebelum ini sebenarnya berperanan berfungsi sebagai caretaker, memastikan bahawa setiap pentadbiran licin, lancar, tidak ada salah guna kuasa dan berfungsi dengan begitu baik. Kalau kita tidak ada sebuah caretaker government, ini akan merencatkan pengurusan negara, ya, bagaimana untuk menguruskan dalam aspek kewangan, ya, jentera kerajaan. Kita tidak boleh biarkan satu hari tanpa kerajaan. Jadi inilah sebenarnya yang perlu kita fikir dan perlu kita ketengahkan. Ya, kerajaan baru perlu ingat bahawa perlu ada pindaan perlembagaan selepas ini untuk memasukkan, ya, berkenaan dengan caretaker government, dan banyak lagi perkara-perkara melibatkan sistem politik yang perlu kita perbaiki pada masa akan datang. Doktor, adakah kita sekarang ini berada pada landasan yang stabil, dan bagaimana dengan tahap kestabilan ekonomi Malaysia? Kita lihat ya kenyataan oleh Menteri Kewangan, ya, kita berada pada satu landasan yang baik. Tetapi bagaimana satu landasan yang baik itu bertentangan dengan kadar ringgit Malaysia apabila ditukar dengan dolar itu sungguh jauh nilainya. Ini kita tidak boleh lagi war-warkan kepada rakyat kita makin maju, kita makin stabil. Kita perlu lakukan sesuatu dalam ekonomi negara kita. Kita lihat pada zaman keministerian ekonomi bagaimana Perdana Menteri Malaysia yang keempat, ya, melakukan pelbagai program, contohnya beli barangan buatan Malaysia, kawal ringgit, ya, memastikan bahawa tidak ada pengairan wang yang besar keluar negara. Dan bagi saya betul, kalau kita mahukan sebuah ekonomi yang gah, kukuh dan stabil, kita memerlukan sebuah kerajaan yang begitu stabil, kerana pelabur-pelabur akan mempertimbangkan sama ada mereka berisiko atau tidak untuk masuk ke negara. Malah pelabur-pelabur yang sedia ada di negara kita juga melihat sejauh mana, ya, posisi ataupun arah tuju politik negara supaya mereka dapat menambah pelaburan ataupun mengangkat kaki pergi ke negara yang kos lebih rendah. Dan bagi saya yang paling penting iaitu kita berpolitik ini sudahlah dengan berlebih-lebihan. Ada hadnya, ya. Lepas pilihan raya semua fokus kepada kerja. Fokus kepada pembangunan negara. Sudahlah dengan perangai terpekik melolong di Dewan Rakyat, di Dewan Undangan Negeri, ya, disiarkan secara langsung, akhirnya memalukan sendiri, ya, imej ahli parlimen, imej wakil rakyat, dan pemimpin-pemimpin perlulah, ya, berjiwa besar dengan keputusan PIU 15 yang akan datang. Dan sudah semestinya rakyat perlu menghukum pemimpin-pemimpin yang bermasalah dalam PIU 15 sekarang. Saya rasa panas sekarang ni, Doktor. Saya rasa panas. Tapi kita perlu berehat seketika. Okey, kita kembali selepas ini untuk Ruang Bicara. Pasca pembubaran, reaksi dan strategi itu kita bincangkan waktu ini bersama-sama Dr. Muhammad Taufik Yaakob yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran dari Universiti Malaya. Baik, Doktor, pada pemerhatian doktor sendiri, sejauh mana peningkatan pembangunan negara dan peningkatan dalam sektor sosio-ekonomi negara pada masa kini? Sangat perlahan, dan kita perlu lakukan sesuatu, ya, kepada dasar ekonomi dan apa saja melibatkan pembangunan ekonomi politik. Dan kita memerlukan seorang pemimpin untuk melakukan great reset kepada ekonomi negara. Perlu berani ke hadapan. Kalau kita masih lagi takut kepada syarikat-syarikat besar, kita perlu bergantung kepada pelobi-pelobi daripada syarikat besar untuk membantu dalam pilihan raya. Ini berlaku dalam politik negara. Ini tidak boleh lagi, ya, diteruskan oleh pemimpin-pemimpin politik semata-mata untuk mendapat dana politik daripada pelobi-pelobi syarikat-syarikat besar. Inilah yang menyebabkan akhirnya berlakunya gejala rasuah, akhirnya menyebabkan hilang hormat. Tapi itu yang berlaku, dan itu yang membarah dalam negara juga. Kita perlu lakukan great reset. Kalau melibatkan pemimpin-pemimpin yang sudah berkecimpung dalam politik sekian lama, saya selalu katakan dengan sepurba politik ini perlu direhatkan serta-merta. Ya, jangan biarkan mereka masih lagi mengganggu sistem politik negara. Soalannya semudah itu ke untuk kita rehatkan mereka? Pengundi ada kuasa.
Kalau pengundi ada kuasa dalam PRU 15 yang akan datang, pengundi berani, ya, jangan hanya ada semangat di media sosial, ya, komen-komen itu seolah-olah isu akan berlakunya kiamat politik, ya, perang-perang media kencang politik di media sosial, ya, dengan komen-komen yang luar biasa, tapi akhirnya di pusat pengundian mereka ni seolah-olah tikus mondok politik yang akhirnya ya, mereka takut untuk melakukan suatu keputusan. Ini tidak boleh lagi ada di negara kita. Saya sukar sebenarnya saya nyatakan kenyataan tersebut. Tetapi apabila melibatkan masa depan negara, saya ada tugas kepada rakyat. Saya ada tugas kepada negara, dan pemimpin-pemimpin politik perlu pastikan bahawa mereka berkhidmat untuk rakyat. Jangan hanya sekadar nakkan jawatan, nakkan kuasa. Mereka akhirnya condong kepada syarikat-syarikat tertentu, mereka condong kepada pelobi-pelobi tertentu yang mengakibatkan dasar ekonomi negara, pembangunan negara memihak kepada satu pihak. Misalnya kita lihat buat menara setinggi-tinggi, akhirnya memaksa GSC untuk sewa di menara tersebut. Apa ni? Kita perlu nilai semula tindakan-tindakan. Contohnya, kalau kita nak memajukan rakyat, ya, kita perlu berikan satu bantuan yang bersifat berpanjangan. Jangan sekadar one off. Bila one off, wang itu digunakan dengan hanya sekejap, ya, akhirnya rakyat terus miskin. Jadi inilah sebenarnya kita perlu ada sebuah kerajaan yang ada cita-cita yang luas, ya, yang pandang jauh apa yang boleh lakukan kepada negara. Kita tidak boleh lagi amalkan budaya politik sedia ada. Dan kalau kita nak cantas ya pemimpin-pemimpin tersebut, kita pastikan PRU 15 itu ada ruang, ada peluang, dan jangan kembalikan pemimpin-pemimpin yang bermasalah, ya, yang dah berpuluh-puluh tahun dalam politik negara. Kalau di Dewan Rakyat tu dia duduk daripada 30 tahun dulu, situlah dia duduk. Ya, bagi ruang kepada pemimpin muda, pemimpin muka baharu, bukan saja pemimpin muda, muka baharu untuk masuk berkhidmat, ya, kepada kerajaan. Dan pada waktu yang sama, kalau tidak ada peluang untuk berkhidmat kepada kerajaan, masuk di barisan pembangkang, memberikan pandangan-pandangan, cetusan idea yang boleh membangunkan, memperkasakan ekonomi dan apa saja berkaitan dengan pembangunan negara. Kalau setakat bertanding menang hanya sekadar menunggu allowance dan gaji bulanan, itu tak boleh. Wang pemimpin tersebut, ya, kita jangan lantik lagi dalam PRU 15 yang akan datang. Kalau kita teruskan, padah kepada politik negara. Takut saya bila doktor dah bagi sign mata pun macam tu kan, padah pada politik negara. Baik, adakah dengan pelaksanaan PRU 15 ini nanti mampu untuk memberi satu jaminan kelestarian sosial ekonomi negara, ataupun bagaimana? Kita bergantung kepada keputusan PRU. Kalau rakyat melihat bahawa inilah masanya untuk menamatkan riwayat politik pemimpin-pemimpin yang bermasalah kepada negara, melahirkan muka-muka baru, menerajui negara dengan idea yang bernas, saya yakin sebenarnya kita mampu untuk lakukan sesuatu kepada negara kita. Apatah lagi kita sedang berada dalam fasa pemulihan. Pemulihan itu tidak hanya sekadar mendatar, tetapi pemulihan itu menegak dan melakukan sesuatu kepada ekonomi negara. Sesuatu yang baru, yang wow faktornya itu luar biasa, yang menyebabkan rakyat terkesima dengan apa yang berlaku. Inilah sebenarnya pemimpin yang boleh kita ketengahkan untuk mengembalikan negara kembali kepada landasan yang sebaiknya dalam faktor ekonomi, dalam konteks politik dan sosial. Ekonomi baru, politik wajah baru, dan sosial itu lebih kepada perpaduan, ya, kepada yang mana boleh membina kepada negara. Kita tidak lagi boleh hanya menuduh atau menuding jari satu sama lain, menyalahkan jika ada masalah perkauman atau apa saja berkaitan dengan ketegangan antara kaum. Bila kata menegak tadi, adakah ianya perlu diambil secara drastik? Ya, perlu tiba-tiba. Ya, kita tidak boleh lagi mencelup, ya, seorang pemimpin yang boleh memimpin Kementerian Kewangan daripada banker, ya, daripada bank itu, seorang banker, ya, sekadar hanya untuk mencantikkan CV, oh inilah Menteri Kewangan yang ada latar belakang kewangan. Tetapi Menteri Kewangan itu mesti ada jiwa rakyat. Ya, kita lihat sebelum ni rakyat menekan pengeluaran KWSP kali kedua.
pemimpin-pemimpin elit ini mereka tak rasa susahnya beratur di Maidin, susahnya beratur di NSK dengan RM50. Apa yang boleh beli sekarang? Mereka ada maid, mereka ada pembantu rumah. Mereka tak rasa keadaan pergelutan hidup rakyat. Kalau kita pergi keluar sana, kita lihat rungutan kehidupan rakyat yang sangat susah. Jadi lakukan sesuatu kalau betul kita ada pemimpin yang baik untuk memimpin Kementerian Kewangan, lahirkanlah dalam PIU 15 akan datang. Kita lihat di Indonesia, ambil contoh pemimpin-pemimpin muka baru, muda, jangan kita memusuhi budaya politik luar, tetapi kita menyesuaikan dengan apa yang boleh kita sesuaikan dengan budaya politik kita. Kita lihat dengan ada wawasannya pemimpin-pemimpin baru di Indonesia, bagaimana mereka ingin memastikan bahawa Indonesia itu semakin ke hadapan. Kita lihat di Singapura, itu contoh-contoh yang baik. Tapi pada waktu yang sama, janganlah kita duduk dalam kepompong kita merasakan bahawa kitalah yang terbaik. Tetapi kita boleh lakukan sesuatu kalau kita benar-benar ada political will. Saya lihat political will ini dalam konteks Malaysia hanya melalui ucapan-ucapan sahaja. Hanya untuk memaniskan ucapan-ucapan berhadapan dengan penyokong, dengan rakyat, yang akhirnya bila rakyat termakan dengan ucapan-ucapan tersebut, mereka akan menyesal apabila janji-janji tak dilaksanakan. Janji manis mata-mata kan. Perubahan itu perlu, perubahan itu baik, asalkan kena pada tempatnya. Okey, bagaimana dengan penerimaan dan juga reaksi masyarakat dengan pelbagai spekulasi di pentas politik ini? Pasti ada rungutan, pasti ada duit cadangan. Yang doktor sendiri dengar bagaimana? Tidak ada satu kesempurnaan dalam apa sahaja perkara, termasuklah dalam politik. Dan setiap yang terjun ke bidang politik ini perlu menahan telinga, menahan sabar, kental jiwa kentalnya. Saya pun tak sanggup masuk politik. Yang utama kena ada wang. Kerana ini melibatkan kempen. Yang kedua melibatkan panas telinga nak berhadapan dengan rungutan rakyat. Sudah semestinya rakyat ada bercampur-campur perasaan mereka. Mereka ada yang tidak setuju, ada yang bersetuju, ada yang mahukan kestabilan. Tetapi tugas pemimpin-pemimpin politik, parti politik sekarang perlu bawa satu naratif yang baru kepada rakyat sebelum PIU 15 akan datang. Walau apa sahaja keadaan yang berlaku, yang mereka perlu bersama-sama turun dalam PIU 15 untuk memastikan bahawa hasil keputusan dalam pilihan raya itu sebenarnya membawa suara majoriti rakyat. Walaupun bukan sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya suara itu menggambarkan bahawa inilah sebenarnya yang rakyat mahu. Rakyat tidak mahu lagi dengan pergelutan politik. Rakyat bosan meluat dengan apa yang berlaku. Hari-hari bercakaran tentang politik, angkut sana, pergi pejabat sini, balik ke sini, yang akhirnya menyebabkan rakyat menjauhkan diri daripada politik. Penat, letih. Letih otak ni lagi teruk daripada letih fizikal. Jadi jangan letihkan rakyat. Kalau rakyat ni sudah letih, drama politik dah terlalu banyak sangat. Dah banyak episod. Betul, baru saya sebut. Dah banyak episod. Banyak episod ini menyebabkan perlu episod baru yang lebih segar kepada politik negara, yang membawa satu jalan cerita yang baru. Jangan kita hanya membekalkan episod yang sama, jalan cerita yang sama, skrip yang sama. Akhirnya rakyat terbelenggu dengan budaya politik yang sama. Ibaratnya lagu juga boleh diubah kan, arrangement baru, beri nafas baru. Begitu juga dengan arena politik negara kita. Kita lihat juga banyak yang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob umum sebelum ini lakukan untuk pelbagai lapisan masyarakat kita, terutama sekali dari segi aspek konsep keluarga Malaysia itu sendiri. Berjaya atau tidak dari segi sudut pandang dan pemahaman penerimaan rakyat itu sendiri? Sedikit sebanyak saya lihat ada satu respon yang baik daripada rakyat, kerana rakyat sudah bergelut dengan COVID-19, dengan kemelesetan ekonomi. Mereka mahukan satu kerajaan, sebuah kerajaan yang mampu memahami kehidupan mereka. Kita lihat walaupun peringkat awalnya sukar untuk kerajaan melepaskan KWSP kali kedua, akhirnya apabila suara rakyat itu sampai peringkat atasan, pemimpin berjaya memahami kehidupan rakyat dan melepaskan KWSP. Walaupun adalah kesan-kesan yang negatif kepada kehidupan rakyat, tetapi kalau wang simpanan itu tidak mampu untuk menahan ataupun tidak mampu untuk memperbaiki kehidupan rakyat sekarang, bagaimana rakyat nak meneruskan hingga hari tua? Dan saya lihat sebenarnya kalau bentuk kerajaan hari ini dapat diperbaiki pada selepas PIU 15, saya yakin sebenarnya kita mampu untuk melahirkan sebuah kerajaan yang lebih baik. Dan setiap daripada masyarakat mahukan kerajaan itu setiap saat, masa
mereka fokuskan kepada rakyat. Dan saya nak pesan kepada pemimpin-pemimpin lepas PIU 15 ini, kurang-kurangkan mesyuarat. Ya, ini daripada pagi hingga ke malam mesyuarat, rasmi program ini, rasmi program sini. Mesyuarat sebelah pagi, petang hingga malam turun bertemu rakyat. Ya, dengar rintihan rakyat. Buka meja untuk mendengar aduan dan keluhan rakyat. Saya ingin bawa seorang tokoh nama Tan Sri Lee Lam Tai. Ya, beliau seorang aktivis rakyat, ya, seorang ahli politik yang turun ke lapangan mendengar kehidupan rakyat. Kita mahukan pemimpin tersebut. Tetapi susah hari ini. Pemimpin masuk ke kawasan kampung dengan kereta 30-40 biji, ya, dengan pelbagai eskortnya. Ini tidak mencerminkan bahawa pemimpin itu berjiwa rakyat. Itu yang cantik di media sosial, cantik di paparan akhbar sebagainya. Rakyat tengok apa pemimpin ini, ya, mereka tidak boleh hidup dalam kemegahan, ya, pemimpin tidak boleh hidup kemegahan, menyebabkan akhirnya rakyat rasa ada jurang yang besar antara pemimpin dengan rakyat. Dan kemudiannya kalau nak merakyat pun jangan terlalu over, ya, hingga menyebabkan orang lihat pemimpin ni macam mana menteri besar ni kalau bercakap pun tidak mencerminkan seorang menteri besar, ya, seorang menteri, ya, mestilah pemimpin itu, ya, ada latar belakang yang pendidikan yang baik, ya. Inilah sebenarnya pindaan-pindaan yang perlu dilakukan dalam perlembagaan. Biarlah orang nak kata apa pun, ini menyekat demokrasi ke, itu cerita yang dibawa oleh orang politik, naratif orang politik. Yang kita mahukan kebaikan untuk negara. Kalau kesannya itu positif kepada negara, saya yakin sebenarnya rakyat akan menyambut, rakyat akan menerima perubahan tersebut. Okey, apa lagi penambahbaikan yang dirasakan oleh Dr. Taufik sendiri perlu diberikan perhatian dalam kestabilan politik dan juga ekonomi negara kita? Yang paling penting saya lihat sebenarnya bagaimana untuk kita membariskan, ya, calon-calon muka baru, calon yang muda, yang ada latar belakang pendidikan yang baik, pengalaman, dan mereka ini mempunyai wawasan yang kehadapan, ya, berbanding dengan pemimpin sedia ada. Ya, jangan kita abaikan pemimpin yang sedia ada yang ada potensi, tapi pada waktu yang sama ketengahkan muka-muka baru. Seperti yang saya katakan tadi, ya, pemimpin yang lama kita hargai, kita rehatkan, kerana mereka lebih baik duduk bermasyarakat berbanding dengan duduk di arus perdana politik yang boleh mengkucak-kacirkan politik negara. Saya juga letih tengok pemimpin-pemimpin lama ni, ya, yang tidak ada satu titik noktah untuk berehat. Ya, misalnya saya terus terang seperti Dr. Mahathir, seperti Anwar Ibrahim, misalnya seperti Lim Kit Siang, kemudian Tengku Razali Hamzah. Ini pemimpin-pemimpin ni perlu berehat, bagi peluang kepada pemimpin baru untuk memastikan bahawa ada idea wawasan baru. Kalau mereka terus, ya, dalam politik negara diutamakan, saya lihat ini sukar untuk pemimpin baru untuk membentuk satu hala tuju yang baik, kerana mereka masih dikawal pemikiran. Dan apa yang saya khawatirkan iaitu bagaimana untuk kita pastikan bahawa yang pembaharuan ini dapat diketengahkan dengan drastik, ya, walaupun kita menempuh jalan-jalan sukar, tapi saya lihat yang paling penting kita kena ada political will, ya, pindaan perlembagaan untuk perkara-perkara tertentu untuk memastikan bahawa kebaikan pemekasaan dan perkara-perkara baik ini dimasukkan dalam perlembagaan. Pemimpin berwawasan untuk merancang pembangunan negara dan masa yang sama bersungguh-sungguhlah untuk memenuhi segala kehendak rakyat. Bagaimana dari segi keseimbangan antara kedua-duanya, nak cari titik keseimbangan ini boleh capai oleh next Perdana Menteri? Perlu ada pemimpin yang berpengalaman, yang mampu kita kekalkan, ya, dan pada waktu yang sama janganlah buang semua pemimpin, ya, yang mana ada track record yang baik, tidak ada kes mahkamah, ya, walaupun muda tapi kita lihat ada kes mahkamah, kan. Ini semua ketepikan dan kita gandingkan, ya, dengan pemimpin yang sedia ada, pemimpin yang lama yang boleh memberi sumbang idea kepada negara. Dan saya yakin sebenarnya sebuah kerajaan baru yang cantik, yang harmoni, ya, yang mempunyai satu cita-cita besar untuk membangunkan rakyat negara itu, kita akan capai dalam PIU 15 yang akan datang. Tetapi masalahnya kita lihat hari ini, masing-masing tak nak lepas kuasa. Tubuh satu parti ini, keluar parti ini, tubuh parti baru, ya, kemudiannya buat satu kerjasama politik yang lain. Semata-mata saya lihat ini semua kuasa politik, ya, tubuh parti lain nak jadi presiden, ya, ini semua gila kuasa. Kalau ini kita terus kekalkan dalam politik kita, saya lihat kita tidak mampu ke mana-mana. Dan yang paling penting saya lihat subjek kenegaraan dan berkaitan dengan politik ini perlu diketengahkan di peringkat pendidikan menengah dan universiti. Walaupun ada, tetapi perkasakan. Kerana kesedaran ini di peringkat pendidikan menengah
pendidikan universiti, ya, saya lihat itu baik untuk kita memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar bahawa pentingnya ya, kita memahami tentang sistem politik yang baik. Ya, baik, saya suka dengan perbincangan kita malam ini. Cukup telus, ya, cukup telus. Kita tidak memihak pada mana-mana pihak, ya, Doktor, ya. Okey, itu yang telus dan realitinya. Apa pun, terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Fakulti Ekonomi Pentadbiran Universiti Malaya, kerana bersama-sama kami untuk Ruang Bicara edisi malam ini. Sampai di sini dulu untuk perbincangan kita berkaitan dengan pasca pembubaran dari segi reaksi dan juga strategi. Saya Zina Nasir, insya-Allah ada masa ada ruang kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.